Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam sesi tafsir ataupun tadabbur Quran secara ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 480 insya-Allah. 480 daripada muka surat Mashaf Al-Quran. Dan kepada sesiapa yang mempunyai kesesuaian berada boleh membuka Mashaf, dipersilakan insya-Allah untuk membuka Mashaf, kerana kita akan membicarakan tafsiran, tadabbur dan sebagainya. Mungkin kita akan petik perkataan-perkataan dan kemudian kita akan diskuskan sebahagian daripada perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 480 ini. Insya-Allah hari ini kita akan hari ini adalah 4 hari bulan November tahun 2020 bersamaan dengan 18 hari Rabiul Awal. InsyaAllah kita hari ini akan membicarakan membacakan surah Fussilat daripada ayat 30 sehingga ayat 38. Alhamdulillah, moga-moga kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan yang baik, dengan permulaan yang baik pada hari ini pukul 6 pagi. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca sedikit daripada permulaan daripada ayat ini. Permulaan kepada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Maksudnya ialah sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah dan kemudian mereka itu istiqamah, nescaya tatanazzalu ni artinya ialah apa? Iaitu mereka ni akan dibantu, mereka akan disokong. Kalau ikutnya tatanazzalu maknanya berterusan, tapi maksudnya ialah mereka ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diyu'ayyid oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat, dan malaikat itu akan berkata la takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah, dan gembiralah kamu dengan syurga yang mana allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan. Jadi penonton-penonton semua, kepada semua yang sedang berada di hadapan skrin pada pagi ini, alhamdulillah kita akan tengok kan pada setiap perkataan-perkataan ataupun setiap ayat ini apakah kandungan-kandungan cantik yang kita boleh ambil, pengajaran, pengertian, dan kemudian kita akan tengok pengajaran yang kita boleh ambil sebagai seorang Muslim, sebagai panduan kita yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kat sini ialah yang pertama sekali ialah orang-orang yang berkata Rabbunallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam Al-Quran ini ada perkataan Rabbu, ada perkataan Ilahu. Jadi Syekh Sya'rawi, masya-Allah kan, dia telah mengungkapkan satu kata-kata lah saya rasa yang indah, iaitu memberikan makna, disimpulkan perkataan Rabbu ini dengan katanya ialah perkataan Ata'un, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menjadikan kita daripada tiada kemudian ada, kemudian memberikan nyawa kepada kita, memberikan roh, kemudian kita membesar sehinggalah sampai kepada umur 15 tahun. Barulah kita itu dituntut iaitu balik lah, maksudnya 15 tahun ni 15 tahun ke ataupun 14 tahun itu maknanya balik. Apabila telah sampai balik, biasanya umur 15 tahun, maka pada ketika itu barulah manusia itu diminta. Jadi itu dipanggil apa? Taklifun. Jadi ilah ini adalah taklifun, Rabbun, rububiyah adalah ata'un. Jadi uluhiyah adalah taklifun, dan Syekh Sya'rawi mengatakan rububiyah itu adalah ata'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi saja, iaitu daripadanya kepada kita ni diberi sehingga kita ni dah kuat, kita dah boleh berfikir, kita dah boleh apa, kemudian barulah kita ni ditaklifkan supaya kita ni mengabdikan diri kepadanya. Jadi erti sebelum umur 15 tahun, sebelum balik ni kita tidak ada apa-apa taklif. Cantik perkataan tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni memberi tempoh kepada kita kan, memberi masa kepada kita untuk kita ni akan belajar dan belajar, sehinggalah
Apabila kita dah sampai kat tahap tu, maka kita pun berkata Rabbunallah, Allah Ta'ala telah memberi kepada aku segala-galanya ini, summastaqamu, dan kemudian dia istiqamah. Jadi istiqamah ni apa? Istiqamah ni ialah berjalan di atas yang lurus lah. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan kat sini ialah gabungan gabungan yang cantik di antara apa? Satunya ialah Rabbunallah, pengakuan akidah, dan kemudian yang keduanya adalah apa? Iaitu istiqamah. Jadi tak guna kalau hanyalah adanya iman yang dikatakan ada akidah, aku berakidah, tapi istiqamah tak ada. Sebab itulah Nabi SAW kan ketika ditanya oleh seorang sahabat kan, apakah apa yang boleh menjamin aku dan sebagainya. Jadi Nabi SAW berkata apa? Kul amantu billah. Dia minta ajar kepada aku, katakan, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu. Jadi Nabi SAW ajar kepada dia mudah, simple saja, iaitu apa? Kul amantu billah summastaqim. Kamu katakan aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Jadi apa yang dikatakan istiqamah? Istiqamah ialah al-amal tu. Jadi sebab itulah penggabungan al-iman dan juga al-amal tu adalah penting, iaitu berkata dan juga melaksanakan. Kemudian itu jadi istiqamah kalau dalam bahasa Arabnya apa? Iaitu sabatu alal al-qaul. Iaitu bila seorang tu berkata qalu rabbunallah summastaqamu, maka dia hendaklah istiqamah dengan pegangan dia tu. Dia hendaklah beramal mengikut apa yang dia pegang tu. Satu benda yang cantik juga yang disebut di sini ialah oleh Syekh Sya'rawi, kenapa apa hikmah penggunaan perkataan summa? Kenapa tak digunakan perkataan fa? Kerana fa tu adalah untuk litakib wa tartib. Takib wa tartib maknanya datang selepas, immediately after. Tapi bila perkataan summa, dia ni ialah litartib wa tarakhi. Tarakhi ni ialah ambil masa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berkata kat sini kan, menyebutkan menggunakan perkataan summa, tak menggunakan fastaqamu. Kalau ikutnya lah kita katakan qalu rabbunallah fastaqamu, berkata Tuhanku adalah Allah, dan kemudian fastaqamu, maka terus dia istiqamah. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan summastaqamu. Dalam hadis Nabi SAW juga menggunakan perkataan tu kan, iaitu kul amantu billah summastaqim. Jadi hikmah daripada penggunaan istiqamah ni, kata Syekh Sya'rawi, ialah apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi masa kita supaya berfikir terhadap akidah ni, iaitu kan, kenapa aku kata macam ni, kenapa macam ni, kemudian barulah dia melaksanakan. Maknanya kita kenalah faham, maknanya Allah Ta'ala beri masa kepada kita kan, untuk beristiqamah tu kan. Itu hikmah lah daripada kata ni kan. Jadi maknanya kat sini kan, Allah Subhanahu Wa Taala ni kan, yang kita sebutkan tadi kan, rububiyah uluhiyah, Allah Ta'ala berikan rububiyah ni, Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni semua, sama ada muslim ke kafir ke. Jadi ada satu cerita yang menarik lah kan, kisah Nabi Ibrahim AS yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi di dalam kitab tafsirnya. Dia kata kan, satu malam tu ada seorang telah mengetuk pintu rumahnya. Jadi Nabi Ibrahim, dia kata, bila membuka pintu rumahnya ni, jadi dia tanya dulu kan, nak bagi masuk, nak beri kebenaran, nak bagi duduk, nak bagi tinggal, nak bagi kan bertamu dan sebagainya. Dia tanya dulu, awak ni muslim ke tak? Jadi jawab orang tu, aku tak muslim. Jadi Nabi Ibrahim kata, kalau tak muslim, okey, maknanya assalamualaikum lah kan, okey lah, aku tak terima lah. Jadi lelaki itu pun nak berpaling. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pergi kejar balik orang tu. Kemudian dipanggil orang tu balik. Dia kata, datang, dia kata, jadi kenapa? Dia kata, tadi kamu tak hirau aku, sekarang ni tiba-tiba kamu ni panggil aku balik. Dia kata, kerana Tuhan aku telah menegur aku di atas perbuatan aku itu. Jadi akhirnya apa yang dikatakan oleh lelaki itu, apa? Tuhan kamu menyebutkan tentang aku kepada kamu, menegur kamu kerana apa yang berlaku pada aku tadi itu, aku tidak dibenarkan masuk. Jadi ya, Nabi Ibrahim kata, ya begitu. Jadi terus lelaki itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa innaka la rasulullah. Aku bersaksi bahawa uluhiyah tu adalah Allah, ilah tu adalah Allah, dan aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah, iaitu Ibrahim lah pada masa tu kan. Jadi kisah ini nak menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni memberikan Rob ni, kataan Rob dan juga uluhiyah tu tadi saya lupa nak sebutkan. Jadi kemudian apa yang berlaku ialah tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikah akan datang untuk tatanazzal untuk dia apa kan, iaitu membantu turun untuk menceritakan, berkata kepada dia tu, la takhafu wa la tahzanu. Dua perkataan
kepada orang yang beriman, kepada orang istiqamah ni, malaikat akan berkata kepadanya dua perkara, iaitu la takhaf, jangan kamu takut, la tahzanu, jangan kamu sedih. Jadi dua perkara inilah sebenarnya yang merunsingkan manusia, yang menyusahkan manusia dalam hidup dia apabila ada dua perkara ni. Jadi yang pertama sekali adalah la tahzanu, la takhafu. Takhaf ni ialah apa? Iaitu perkara yang berlaku akan datang, in the future lah kan. Jadi kemudian yang kedua tu apa? La tahzanu, jangan kamu sedih. Kamu sedih tu makna perkara yang dah berlaku. Jadi orang tak sedih kepada perkara yang akan berlaku, dan orang tak takut kepada apa yang telah berlaku sebab dia dah tahu. Dia takut kerana perkara tu dia tak tahu akan berlaku bagaimana. Dia sedih kerana dia tahu apa yang telah berlaku. Jadi orang mukmin ini dia ada dua sifat ni, iaitu apa? Allah Ta'ala berikan kepada support oleh malaikat ni apa? Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kita ada buku kan, satu kan, buku yang ditulis oleh Dr. A'id Al-Qarni, tajuk dia Don't Be Sad, jangan sedih, la tahzan. Nanti ada buku buat selepas tu apa? La takhafu, jangan kamu takut. Jadi artinya kat sini orang mukmin ini dia akan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat ni. Jadi kalau kita ada lagi sedih, kita ada lagi ni bukan sedih kerana takut pada Allah tapi sedih kerana perkara yang dah berlaku kan. Sedihnya aku kenapa tak dapat ni, kenapa tak result tak bagus dah kalau belajar, kenapalah kerja ni tak dapat jawatan ni dan sebagainya. Takut pula kan, takut nanti rezeki tak dapat, macam-macam kan. Kalau ada dua perkara tu maknanya ada something wrong lah pada akidah kita dan sebagainya kan. Dan seterusnya ialah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat tu berkata lagi pada ayat 31, iaitu apa? Dia kata nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Malaikat tu akan menjadi apa? Penolong. Awliya tu maknanya menjadi pembantu, menjadi ansar kepada kamu semua di dalam kehidupan dunia ni. Jadi sebab itulah dalam kehidupan dunia ni dia malaikat ni akan datang membantu orang-orang yang beriman ni. Sebab itulah kita ni jangan takut, kita jangan sedih, sebab bersama dengan kita ni ada bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi sini walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Malaikat-malaikat ni akan berkata kepada manusia-manusia kan. Jadi sekarang kita dengar lah kan, sebab apa kita baca kan ayat ni, apa yang dikatakan, apa yang akan dia beritahu kepada kita semua, iaitu orang-orang yang beriman ni, iaitu bagi kamu ma tashtahi anfusukum, apa yang kamu nak, apa yang kamu ingin, apa yang jiwa kamu rasa nak, semua tu akan dapat dalam syurga nanti. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu minta, ma tas'alun, ma tatamannaun, apa yang kamu cita-citakan semua kamu dapat. Jadi apa yang kamu suka, jadi biasanya Quran yang biasanya kebiasaannya Quran ni dia tak menceritakan exactly lah benda tu kan disebutkan, kadang-kadang ada disebut juga kadang-kadang disebut, tapi biasanya ialah dia tak sebut, tapi dia sebut secara general. Kenapa? Kadang-kadang kita tak boleh nak imagine benda tu. Sebagai contoh kita katakan, kalau 100 tahun dulu, 200 tahun dulu orang sebut TV, orang tak boleh imagine apa tu TV kalau kita pun, kalau kita kan telefon tangan, internet katakan, kalau kita kata 100 tahun dulu orang sebut internet, apa internet memang orang tak boleh faham kan. Jadi begitulah juga begitu juga ahli tafsir moden mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu kebanyakannya dia tidak menceritakan, tapi dia ceritakan apa yang manusia suka. Dia tak ceritakan exact ni. Sebab apa? Kalau cerita tu tak nampak, kalau dia bayang-bayangan tu adalah tak betul, imajinasi tu tak betul. Sebab apa? Kadang-kadang benda tu tak boleh diceritakan. Kalau ceritakan dia tak tahu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi kan, kalau sebut televisyen 200 tahun dulu orang tak tahu apa itu televisyen. Kalau imam tu sebutkan kan, tutupkan semua handphone, apa handphone pula? Kalau sebutkan perkataan ni 50 tahun dulu, tutup handphone sebelum sembahyang kan, bukan betulkan soft saja, tapi tutup telefon masing-masing. Telefon apa? Telefon semua ada di rumah. Kalau pada masa tu kan 50 tahun dulu. Kalau 100 tahun dulu, kalau 200 tahun dulu, tebuk telefon, apa itu telefon? Orang tak tahu kan. Jadi artinya kat sini kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma tashtahi, apa yang manusia tu suka. Ma tashtahi anfusukum, apa yang jiwa kamu suka, walakum fiha ma tad'un. Kemudian nuzulam min ghafurir rahim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini pula kemudian nuzulan. Nuzulan ni apa maksudnya? Nuzulan ini ialah sesuatu perkara yang disediakan oleh seseorang untuk tamunya. Sama ada rumah ke, sama ada makanannya. Kalau kita kata sekarang ni macam hotel lah kan hotel. Jadi kalau hotel tu kan hebat-hebat kan, itu maknanya
Disediakan hotel ni bukan hotel 1 bintang lah hotel 6 bintang, 7 bintang, 8 bintang ke. Jadi hotel-hotel tu dia akan sedia semua sekali dalam tu kan. Tempat tidurnya ada, bilik airnya bagus, semua sekali lah bagus kan. Jadi itu nama dia nuzulan. Nuzulan, jadi Allah Subhanahu taala sebutkan sini nuzulan min ghafurur rahim. Dia katakan malaikat tu menyebutkan semua tu disediakan untuk kamu wahai penghuni syurga sebagai tempat tinggal kamu, tempat duduk kamu yang semuanya ada. Jadi kalaulah kita tengokkan hotel-hotel ni, hotel-hotel yang hebat-hebat lah kan, menyediakan kelengkapan yang hebat sekali kan, ini hotel mahal. Jadi sebab itulah Syekh Sya'rawi dia ada sebutkan satu perkataan yang cantik lah saya katakan, adal bashar lil bashar, kata manusia ni kan menyediakan untuk manusia, manusia menyediakan untuk manusia, fa kaifa adda rabbul bashar lil bashar. Jadi bagaimana Tuhan manusia menyediakan tempat untuk manusia. Kalaulah manusia dah menyediakan tempat untuk manusia, kalau raja ke, kalau apa menteri ke nak datang kan, dia akan sediakan tempat yang best lah kan, adal bashar lil bashar. Manusia menyediakan satu tempat untuk manusia. Jadi sangat hebat sangat. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pula akan menyediakan untuk, sedangkan dia adalah Rabbul Bashar, dia adalah Tuhan manusia, dia akan sediakan untuk manusia yang beriman ni, maknanya dengan persediaan yang paling top yang tak boleh kita imaginekan. Jadi sebab itulah makna itulah dikatakan nuzulan min ghafurin rahim, daripada Tuhan yang bersifat ghafur, bersifat rahim. Wa man ahsanu qawlan. Kemudian ayat seterusnya ialah kita baca ayat 33 insya-Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu pertanyaan daripada Allah Ta'ala. Dia tak sebut kat sini, dia tak gunakan ikhbari. Ikhbari tu maknanya pemberitahuan. Allah Ta'ala tak beritahu bahawa kan sesungguhnya seorang yang paling baik ungkapannya ialah orang yang berdakwah di jalan Allah. Tak kan? Tapi Allah Subhanahu Ta'ala gunakan persoalan. Sebab apa? Jawapannya of course yes. Iaitu apa? Allah Ta'ala sebutkan sini, iaitu waman ahsanu, siapakah lagi orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah, da'a ilallah, yang mana kata-kata dia lebih baik. Jadi of course lah kan, kata-kata yang paling baik sekali ialah kata-kata yang menyeru kepada Allah kan. Allah Ta'ala beri kepada kita mulut ni untuk bercakap Jadi Allah akan tanya kita, apa yang kita gunakan dengan mulut dan lidah kita kan untuk bercakap ni? Apa yang kita sebutkan kepada manusia? Apa yang kita sampaikan kepada manusia? Jadi sebab itulah kan Allah sebutkan sini kan, tak ada kata yang paling baik sekali, melainkan kata-kata yang paling baik ialah orang yang menyampaikan da'a ilallah, menyeru, iaitu dakwah lah kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan dengan satu kurniaan yang hebat, iaitu apa? Tidak ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tidak ada nabi, tetapi manusia itu akan lahir dan tidak ada nabi, maka siapakah yang akan menyampaikan kepada manusia-manusia yang baru lahir ni? Itulah tugas semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan kat sini, katakan kepada semua kita bahawa tidak adalah kata-kata yang paling baik sekali bagi manusia ni, melainkan tak ada apa yang paling baik yang dia boleh bercakap, ialah melainkan man da'a ilallah, itu yang pertama, dan kemudian dia beramal soleh. Maknanya dia bukan berdoa, mengajak sajalah kan dia bukan mengajak orang kepada kebaikan kemudian dia tidak beramal soleh. Kemudian dia berkata pula wa qala innani minal muslimin. Ini adalah declaration declare apa tu, iaitu tak cukup dia hanya dia mengajak, tapi dia beritahu kan. Beritahu apa? Kata Syekh Sya'rawi disebut sini ialah apa? Sepatutnya orang Islam ni tidak malu untuk mengaku dia ni Muslim. Sebab apa? Allah Subhanahu Taala ajar kita, waqala innani minal muslimin, aku Muslim. Dan sepatutnya mestilah direlatekan semua perbuatan kita, ertinya kan apa yang perbuatan kita baik kita, perbuatan jahat jangan perbuatan baik kita sepatutnya kena cuba beritahu kepada manusia, kenapa aku buat benda ni, kenapa aku lakukan ini, kenapa aku senyum, kenapa ni, seboleh-bolehnya kan. Maknanya kalau ada peluang, kalau ada kesesuaian, kita beritahu, aku buat macam ni kerana Tuhanku menyuruh aku begini, kerana Islam menyuruh aku begini. Jadi sebab itulah orang Islam ni kan proud, dia sangat bangga kan, dia sangat nak beritahu kepada orang bahawa dia ni Islam. Macam kita lah kan manusia kan, kalau dia ni pangkat besar ke, kalau dia ni ada jawatan tinggi ke, kalau dia ni lulus peperiksaan yang cantik ke, maka dia rasa macam nak sangat orang tahu bahawa dia ni adalah hebat jadi begitulah sepatutnya kan. Islam ni adalah satu kehebatan. Jadi sepatutnya kita ni macam bercita-cita, bersungguh-sungguh katakan nak beritahu kan, aku ni Muslim. Kenapa aku Muslim? Aku buat perkara ni kenapa? Kerana aku Muslim. Jadi jangan tak relate kan, jangan takut, maknanya nak katakan bahawa satu benda ni kan Islam yang suruh kita. Kalau tak, sampai bila manusia ni nak faham kan? Manusia tak akan faham bahawa apa? Bahawa kita buat ni, kita menjadi baik ni adalah kerana kita ni adalah Muslim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu ayat 34,
adab-adab ataupun seni macam mana untuk berdakwah ni. Salah satu di tempat lain ada lagi lah ayat Allah SWT. Tapi ringkasan sini ialah apa kan, iaitu lemah lembut dan tidak bergaduh, suka bergaduh kan dengan orang, menyebabkan orang tu benci. Jadi Allah SWT sebut macam mana sini, la tastawil hasanah wala sayyi'ah. Sifat baik, perkara buruk tak sama. Jangan kata sama kan. Perangai buruk, perangai baik tak sama. Perangai baik tu yang Allah SWT minta daripada kita. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di antara seni dakwah ni ialah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah satu perkara yang buruk yang orang buat pada kita dengan kebaikan. Jadi ada seorang ulama tu disebut, dia kata kamu manusia ni melontarkan kamu dengan batu. Dia katakan jadilah kamu seperti pokok. Dia katakan jadilah kamu seperti pokok, manusia melontarkan kamu dengan batu, tapi kamu memberikan mereka ni dengan buah. Maknanya sini kan orang sakit lah batu kan, dia pukul pokok tu kan, dia lontar kan nak ambil buah tu kan, tapi apa yang dapat ialah buah. Pokok tu memberikan buah kepada dia. Tengok baiknya pokok kan. Jadi kita jadilah seperti pokok tu. Sepatutnya kan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah sesuatu benda tu dengan baik. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Allah Taala sebutkan apa hasil dia kalau kamu buat macam tu, iaitu apa? Musuh, orang yang sangat kuat permusuhan dengan kamu pun nescaya dia akan menjadi apa? Menjadikan Allah sebut situ, iaitu apa? Ka'annahu waliyyun hamim. Kalaulah kita jadi baik, maka mereka ni biasanya orang yang bermusuh dengan kita pun akan tunduk pada kita. Tunduk, dan mereka akan menjadi waliyun hamim. Waliyun ni maknanya kawan lah. Maknanya pembantu lah. Pembantu apa? Hamim ni asalnya ialah satu benda yang panas kan. Air yang panas kan, itu hamim. Jadi kenapa dia gunakan waliyun hamim? Nak tunjukkan pada eratnya kan. Erat sangat. Orang yang dulunya bermusuh dengan kita, kenapa? Kerana kita ni idfa' billati hiya ahsan. Tengok kan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita kan bersikap lemah lembut, bersikap baik dengan orang yang berbuat jahat pada kita. Nescaya orang tu akan hancur. Hati dia hancur kan. Kita kata habis kan. Cair terus dia kan. Kenapa? Kerana kebaikan yang kita buat. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaku wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Allah sebut sini kan, perkara ni nak bersabar nak bersabar ke nak buat macam tadi tu kan, nak bersabar, nak idfa' billati hiya ahsan tu, nak bersifat baik macam tu susah sebab apa? Dia memanglah kan, kalau kita ni asyik nak melawannya kan, orang kata lawannya kan, tapi Allah SWT kata kat sini kan, perbuatan itulah yang terbaik dan ianya sukar dapat dilakukan melainkan oleh orang yang wa ma yulaqqaha, maknanya tidak akan dapat dicapainya melainkan orang-orang yang sabar. Disebutkan illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim, dan tidak akan mencapainya melainkan orang yang mempunyai nasib yang besar, mempunyai kurniaan yang besar. Jadi diulang perkataan yulaqqa kat sini kan. Kata ulama tafsir, kenapa diulang? Ada setengah orientalis mengatakan, orientalis ni orang barat lah kan, orang barat yang belajar Islam tapi dia tak Islam, tapi kerja dia ialah mencari keburukan lah, konon-kononnya kan, mengatakan apa ni kan dalam Quran ni dia ulang-ulang. Jadi ada tafsir kata orang yang kata ulang-ulang ni sebenarnya dia tak faham. Kenapa? Kerana di sini yulaqqa, di sini ada dua. Yulaqqa yang pertama ialah yulaqqa perbuatan orang tu, dia tak akan dapat mencapai apa kan, mencapai perkara yang Allah Ta'ala minta tu, melainkan tak akan dapat dicapai melainkan orang-orang yang sabar. Yulaqqa yang kedua ialah jaza. Yulaqqa yang kedua itu ialah balasannya apa. Jadi berlainan sebenarnya. Yulaqqa yang pertama lain, iaitu dia ni buat perkara tu, yang orang kedua ialah apa yang dia dapat. Jadi sebab itulah orang yang tak faham perkataan yulaqqa tu ataupun yang kita sebut sebagai orientalis tu, dia akanlah jadi yang menjadi mangsanya ialah orang Islam juga kan. Orang Islam yang membaca perkara ni, mendengar perkara ni, dia pun rasa confused. Kenapa lah ulang-ulang? Sebenarnya banyak tempat dalam Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang ulang, tapi sebenarnya mempunyai maksud yang berbeza. Jadi insya-Allah kan kita bersama-sama dalam tafsir kita kan, insya-Allah kita akan cubalah ulas perkara-perkara ni insya-Allah. Kemudian seterusnya ialah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Nazara. Apa perkataan maksud nazara? Nazara ni
dalam bahasa asalnya, bahasa Arabnya ialah apabila kita ambil jarum, kita cucukkan pada kulit kita kan, kita rasa tercucuk kan, itu nazar. Jadi syaitan tu macam tu, Allah Ta'ala gunakan perkataan tu, iaitu apa? Wa imma yanzaghanna minasyaitan, yanzaghannaka minasyaitan, apa yang cucuk syaitan cucuk kamu tu, ibarat sebagai cucuk saja kan, nazghun fasta'iz. Maknanya kalau kamu rasakan ada gangguan syaitan, maka fasta'iz, auzubillah, auzubillah kan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innahu huwas samiul alim. Jadi kita baca auzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Sebab itulah salah satu daripada cara isti'azah ialah auzubillahi minasyaitonir rajim yang biasa, tapi auzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim pun adalah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di dalam ayat yang kita baca pada pagi ini, iaitu ayat 36. Ayat 37 seterusnya, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyams wal qamar. Allah sebut sini di antara tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ialah lailu wan nahar, malam dan juga siang. Kemudian tu matahari dan juga bulan. Kemudian Allah kata la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan kepada bulan. Kita tengok kan, ada manusia yang sujud, yang sembah matahari. Dia tengok matahari itu bagus, matahari beri cahaya, matahari beri haba kepadanya kan, matahari mencerahkan siang, tengok macam ni kan sekarang kan. Jadi maknanya dia pun sembah matahari. Ada orang macam tu, orang Jepun ke orang mana kan, tak tahulah kan. Tapi sejak daripada dulu lagi, bukan sekarang, sejak daripada dulu lagi, zaman dahulu kala tu, orang yang sesat ni dah adalah yang sembah matahari, ada yang sembah bulan, sembah planet-planet dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan, la tasjudu, jangan pada matahari, pada bulan. Sebab kedua-duanya ciptaan Allah. Sepatutnya menyembahlah pencipta Allah, bukan menyembah kepada bulan dan juga bintang, matahari itu. Wasjudu lillah, sujud kepada Allah Ta'ala saja. Allazi khalaqahunna, yang menciptakan semua tu, malam, siang, matahari, bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu ni ta'budun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sembah lain. Kemudian ayat yang terakhir, fa inistakbaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jadi Allah Taala kata kalau mereka ni tak nak juga nak juga sujud nak sujud kepada apa? Sujud kepada matahari, sujud kepada makhluk jadi Allah Ta'ala kata apa? Kalau mereka ni istikbar, mereka ni sombong, mereka ni bongkak, tak nak dengar juga cakap, tak apa. Allah Ta'ala berkatakan kepada Nabi kita, kepada orang Muslim semua, tak apa, janganlah kamu ikut mereka tu, tapi hendaklah kamu apa? Kamu ingat bahawa apa kan? Allah Ta'ala ni bagi Allah nak yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Mereka yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapa? Iaitu malaikat-malaikat bersama dengan orang yang beriman, insya-Allah. Mereka itu akan bersama dengan kita. Kalaulah manusia-manusia ni tak nak sembah, tapi malaikat-malaikat yang lebih ramai lagi bilangannya daripada manusia-manusia ni yang sembahkan bulan dan juga matahari ni, mereka itu sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam dan juga siang, non-stop maknanya, non-stop kan, tak ada limit time. Wahum la yasamun, dan dia tu malaikat-malaikat tu tak pernah jemu-jemu. Jadi kita tengoklah dalam ayat ni Allah Taala menceritakan tentang malaikat, dan sebenarnya Allah Ta'ala menyuruh kita lah kan, supaya bertasbih dan tidak jemu-jemu di waktu malam dan juga di waktu siang, tak berhenti-henti untuk bertasbih subhanallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ikutnya kalau keadaan tu mengizinkan, dalam keadaan kalau kita ni berada di depan ni dalam waktu yang sesuai, ada wuduk dan sebagainya, menghadap kiblat, kita boleh sujud. Kerana ayat ni adalah salah satu daripada ayat sujud di dalam Al-Quran. Setakat itu saja pada pagi ini, insya-Allah. Jumpa lagi di pagi esok, insya-Allah, di muka surat 481. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share kepada semua kawan-kawan, kepada semua siapa-siapa saja, kepada grup mana pun, grup WhatsApp you all, grup Instagram, grup Telegram. Sila sharekan video kita ni kepada semua orang supaya semua orang dapat manfaat, insya-Allah. Assalamualaikum.